Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan tajuk, "Dengan apakah aku menyelamatkan mereka?" Pada zaman hakim-hakim, apabila Tuhan memerintahkan Gideon, "Selamatkanlah Israel daripada cengkaman orang Midian." Dia berfikir, "Kaumku paling kecil antara 12 suku, dan aku pun paling muda antara kaum keluarga. Dengan apakah akan aku selamatkan Israel daripada Midian yang menindas kita selama 8 tahun?" Apabila mempertimbangkan pelbagai masalah, Gideon tidak berapa yakin. Dia tidak fikir bahawa sendiri berkebolehan atau kepimpinan untuk menyelamatkan umat Israel daripada tangan Midian. Dia fikir bahawa bagaimanapun, sendiri bukan orang yang sesuai. Dia minta Tuhan memberinya bukti bahawa dia akan bersama dengannya sampai akhir. Jadi, Tuhan pun menunjukkannya beberapa bukti agar dia percaya. Barulah Gideon mematuhi kehendak Tuhan. Tetapi dia bertanya, "Dengan apakah aku menyelamatkan umat Israel?" Tuhan jawab, "Bukankah aku menyertai engkau?" Tuhan sahajalah jawapannya. "Bukankah aku menyertai engkau? Aku berkata bahawa aku akan membantu engkau dalam tugas ini dan menyelamatkan Israel. Apakah alat lain atau siapa lagi diperlukan?" Walaupun berkata bahawa kita hidup dalam dunia iman, kita selalu mencari cara dunia untuk bimbing kehidupan iman. Itu adalah kerana kita dikelilingi oleh dunia fizikal. Hal ini berlaku walaupun kita mendakwa sedang menjalani kerja Tuhan. Apabila Gideon menanyai Tuhan soalan tadi, Tuhan tidak berkata, "Bawalah seorang sarjana terkenal dan selesaikan pekerjaan Injil ini melalui kebijaksanaannya." Tuhan tidak berkata, "Engkau memerlukan berpuluh-puluh ribu orang untuk melaksanakan kehendakku." Dia hanya berkata, "Bukankah aku menyertai engkau?" Walaupun kita lemah dan kekurangan, setiap kali saya melihat bagaimana Tuhan memimpin orang lemah, mengalahkan dan menaklukkan negara yang kuat secara ajaib, saya menyadari sekali lagi bahawa kita mesti jangan melupakan Tuhan semasa mengambil jalan Injil dan menjalani kehidupan iman. Semasa mengambil jalan iman, janganlah cuba dapatkan jawapan dari tempat lain, tetapi sentiasa cari jawapan dalam Tuhan. Mari kita baca buku Hakim-Hakim, bab 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ya Tuhanku, dengan apakah aku akan menyelamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye." Dia mengatakan persekitarannya kepada Tuhan. "Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Kaumku paling kecil, dan aku pun yang paling muda antara kaum keluarga. Mengapa engkau berkata bahawa aku dapat menyelamatkan umat Israel daripada tangan orang Midian?" Kita juga selalu bercakap sebegitu seperti Gideon. Walaupun berkata bahawa kita percaya Tuhan, kita selalu fikir, adakah keadaan sekeliling selamat? Atau kita berada dalam keadaan yang merugikan? Kita selalu berfikir seperti itu. Jadi, kita selalu meninggalkan perintah Tuhan. Berapa kali Tuhan memilih orang yang lemah untuk mengalahkan bangsa-bangsa kuat? Apabila pahlawan yang berpengalaman pun tidak berani berlawan, Daud muda keluar berlawan dengan Goliat dan mengalahkannya dengan satu pukulan.
Apabila kita berfikir bahawa semuanya terlaksana dalam Tuhan, kita dapat menjumpai jawapan untuk soalan, dengan apakah aku selamatkan mereka? Satu-satu jawapan ialah Tuhan. Aku akan memberi kemenangan dan menyelamatkan seluruh Israel. Jadi sampaikan sajalah mesej ini kepada umat Israel dan lakukan seperti firman-Ku. Hanya beritahu 32,000 orang tentera, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Selepas firman itu disampaikan, 22,000 orang pergi dan tinggal 10,000 orang. Sampaikanlah firman ini juga kepada 10,000 orang itu. Turun ke sungai dan minum. Tinggalkan 300 orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut. Yang lain boleh pulang. Tuhan tidak menyelamatkan Israel dengan jumlah tentera atau buat mereka mengalahkan orang Midian dengan sembarang senjata yang canggih. Apabila Gideon tanya, dengan apakah aku menyelamatkan mereka? Aku tiada apa-apa dalam tangan. Tuhan menjawab, aku Yehova, menyertai engkau, bukan? Kita mungkin berasa seperti Gideon ketika dia melihat 135,000 orang Midian dan berfikir, bilakah penginjilan kepada 7,8 bilion manusia dicapai? Tuhan tidak menginginkan apa-apa, melainkan kita beriman kepadanya. Siapa yang menjaga segala-galanya? Mari kita lihat buku Yehezkiel, bab 34 ayat 5. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat, di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, tataran yang menggembalakannya tidak ada. Ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku sendiri akan bagaimana menjaga domba-dombaku dan akan mencari mereka. Ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan bagaimana? Membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa. Siapa akan membawa mereka keluar? Tuhan sendiri. Dan apalagi dilakukannya dari tengah bangsa-bangsa, Dia akan mengumpulkan mereka. Tuhan tidak melakukan hal ini melalui nabi-nabi terkenal, seperti Musa atau Yesaya, Raja Daud fisikal yang mempunyai kepimpinan yang cemerlang, atau Salomo yang bijak. Sebaliknya Dia berkata, aku akan melakukannya. Aku akan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Ayat 14. Di padang rumput yang baik akan ku gembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan siapa cari? Ku cari. Yang tersesat akan siapa bawa pulang? Ku bawa pulang. Yang luka akan siapa balut? Ku balut. Yang sakit akan siapa kuatkan? Ku kuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghakimi antara domba dan domba, dan antara domba jantan dan kambing. Sini kita dapat melihat bahawa Tuhan melakukan semuanya. Tuhan, lihatlah sekelilingku, kami tiada ramai askar seperti tentera Midian, dan kami tidak sekuat mereka. Kami tiada orang yang lebih cemerlang. Dengan apakah aku menyelamatkan Israel? Aku tidak tahu apa yang harus dibuat.
Mereka tiada peralatan atau senjata yang lebih hebat, dan jumlah mereka pun kurang daripada orang Midian. Bagaimanakah kami dapat menang? Tuhan memberikannya jawapan. Dia tidak berkata, Gideon, pergi dan lakukan dengan strategi serta kebijaksanaanmu. Sebaliknya dia berfirman, buatlah apa yang ku perintahkan. Inilah apa yang mesti kita para nabi lakukan. Dan inilah peranan pekerja Tuhan. Tuhan berkata siapa akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera. Namun jika kita hanya mencari orang bijak dan orang yang banyak berpengetahuan serta senjata yang hebat dan mengabaikan pencarian Tuhan, apa yang akan terjadi pada kerja penginjilan? Pemenuhannya akan lambat tercapai. Kita harus mempunyai mata ramalan dan hidup mengikut ramalan. Semua ini ialah pekerjaan Tuhan. Jadi bukankah ada firman, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan? Jika Tuhan berfirman, 32,000 orang terlalu banyak, kurangkanlah. Kita harus kurangkan. Jika Tuhan berfirman, 10,000 orang masih terlalu banyak, kurangkannya. Kita harus kurangkan. Apa yang dilakukan Gideon dengan baik adalah mentaati Tuhan menurut perintahnya. Apabila dia berbuat menurut perintah Tuhan, Israel menang. Sebenarnya, tentera Midian berperang melawan siapa? Mereka melawan Tuhan. Jadi bukankah wajar bahwa Tuhan pasti akan menang? Jadi umat Israel melakukan apa? Mereka membuat seperti yang disuruh oleh Tuhan. Mereka mengurangkan bilangan apabila disuruh kurangkan, minum air apabila disuruh minum air, menyembunyikan suluh di dalam buyung apabila disuruh, dan memecahkannya apabila disuruh. Mereka hanya membuat seperti yang disuruh. Selain Tuhan, orang Israel tiada ahli strategi atau banyak orang yang mahir dalam perang. Jadi apa yang ingin saya katakan hari ini ialah Tuhan selalu melaksanakan semua pekerjaan Injil dalam dunia iman. Dalam proses itu, kita anak-anak Tuhan hanya perlu rajin menginjil. Jika Tuhan suruh kita rajin menginjil. Mari kita lihat buku Yesaya. Bab 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku Tuhan, Tuhanmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kalian semua, betapa tenang dan yakinnya kita jika mempunyai penasihat tentera seperti Zhuge Liang jika pergi berperang. Bukan? Kita mungkin berfikir, jika ada orang sebegitu di gereja kita, betapa hebatnya rancangan penginjilan. Namun, ini ialah fikiran manusia. Dapatkah manusia berkebijaksanaan seperti Tuhan yang mengetahui dari mulanya hal yang kemudian? Strategi manusia mungkin memberi kemenangan seketika dalam perang. Tetapi dapatkah itu dibandingkan dengan takdir besar Tuhan yang mengetahui dari mulanya hal yang kemudian dan membimbing semua manusia kepada keselamatan? Mari kita lihat buku Yosua, bab 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya, dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya.
Ini bukanlah strategi Yosua. Dia hanyalah seorang pemimpin dan utusan yang menyampaikan kehendak Tuhan dan menggalakkan orang untuk mematuhinya. Mari kita lihat ayat 4. Dan ketujuh imam itu harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di hadapan tabut itu. Tetapi pada hari ketujuh, kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali, sambil para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Dalam Alkitab, kita tidak dapat lihat mana-mana pun bahawa Yosua dan penasihatnya berkumpul untuk membuat taktik atau strategi. Hanya siapa memimpin mereka sebegitu? Tuhan yang janji memberi mereka tanah Kanaan yang mengalir susu dan madu memimpin mereka. Dan dia berkata, "Aku akan mencari, mengumpul, dan menyelamatkan mereka." Pada zaman ini juga, sesetengah kita memainkan peranan seperti Yosua, dan sesetengah menerima kehendak Tuhan, serta menurutinya. Namun, sebenarnya Tuhanlah yang melakukan segala-galanya. Tuhan berfirman jangan menyerang kota itu, tetapi mengelilingnya selama 6 hari. Itulah cara Tuhan memberi umat Israel kemenangan. Kalian semua, pekerjaan Injil juga tercapai sebegitu. Apabila Tuhan suruh menginjil, kita hanya perlu rajin menginjil. Apabila Dia berfirman, kelilingi kota itu, kita hanya mengelilinginya. Apabila Dia berfirman bersorak, kita bersorak. Namun, jika sesiapa tidak menjerit kerana takut, Tuhan akan menyesal kerana telah memilih orang itu. Apabila mereka bersorak seperti yang diperintahkan, Tuhan bersedia untuk meruntuhkan Yeriko. Apakah yang berlaku pada Yeriko apabila umat Israel menuruti perintah Tuhan? Yosua bab 6 ayat 16 tertulis, "Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sendal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel, dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu." Kalian semua, bagaimana kita sentiasa mempelajari Alkitab dan mengetahuinya sebagai ilmu. Namun kita selalu mencari orang yang berpengalaman dan berkebolehan, serta keadaan lain yang baik setiap kali ada situasi. Kita sering tidak anggap bahawa situasi itu berkaitan dengan Tuhan. Alangkah baiknya jika orang Farisi atau ahli Taurat yang berpengetahuan Alkitab dipilih sebagai pengikut Tuhan. Namun, Tuhan memilih nelayan dari pantai dan menjadikan mereka murid. Fikirkanlah sebabnya, mengapa Dia memilih mereka. Tuhan melihat ketaatan lebih daripada kebolehan kita. Orang yang dicari Tuhan ialah orang yang menuruti kehendaknya dengan iman. Dia tidak mencari orang yang tidak bersorak, walaupun Dia suruh mereka bersorak, atau tidak mengelilingi kota, walaupun Tuhan suruh mereka mengelilinginya. Hal itu kerana Tuhan telah menyediakan formula kemenangan. Jika kita setiap kali memperhatikan firman Tuhan dan mematuhinya, suatu hari kita akan berfikir, bilakah kita telah menginjil kepada semua orang ini? Tuhan akan biar berita tentang Tuhan Ibu dan Tuhan Bapa, serta gereja Tuhan, diberitakan kepada semua orang melalui internet. Kita hanya menginjil kepada 10 orang, tetapi Tuhan sedang menginjil kepada 10,000 atau 100,000 orang lagi. Semasa kita mengelilingi
Tuhan sudah membuatkannya runtuh. Kita harus ingat bahawa Tuhan sentiasa di tengah-tengah kerja besar ini. Tuhan mencari orang yang beriman untuk menjadikan mereka murid-Nya, bukan orang yang berpengalaman, berkemampuan, atau berilmu hebat. Tuhan sedang mencari orang setia, seperti Noah dan Abraham. Tuhan ingin mencari semua orang ini dan menyelesaikan pekerjaan besar ini. Jadi harap kalian sentiasa memperhatikan firman Tuhan, mematuhinya, dan menjadi anak-anak iman. Mari kita lihat buku Keluaran bab 17. Ayat 8 tertulis, "Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, 'Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Tuhan di tanganku.' Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah. Siapa lebih kuat? Israel. Di medan perang, adakah hasil perang bergantung pada kebolehan manusia yang berpedang, atau itu dilakukan oleh Musa yang mengangkat tangannya di puncak gunung? Selagi Musa mengangkat tangannya, umat Israel menang. Jika dia menurunkan tangan, mereka kalah walaupun ada orang hebat, seperti Zhuge Liang. Semua peristiwa ini, biar kita menyadari siapa sumber segala kuasa, kita perlu memikirkan hal ini sekali lagi. Melalui hal-hal ini, kita dapat mempelajari kepentingan mengapa kita harus beriman dan menjalani kehidupan untuk mentaati Tuhan sepenuhnya, tanpa menambah atau mengurangkan firman-Nya. Dengan apakah aku selamatkan Israel? Aku tiada kebolehan atau kuasa. Aku juga tiada harta atau lebih istimewa daripada orang lain. Mengapa Tuhan memilih aku? Tuhan tidak memilih Gideon untuk perkara lain, melainkan kerana imannya. Pada zaman ini juga, Tuhan berfirman, beritakan Injil kepada 7,8 bilion manusia. Sebenarnya Tuhanlah yang menginjil. Sudah tentu, ada cara penginjilan melalui bibir anak, dan memandangkan anak-anak tidak dapat. Tuhan mengembangkan sains dalam bahagian IT internet. Bagi kita, nampaknya sains dikembangkan oleh saintis. Tetapi akhirnya, bukankah Tuhan yang memberi manusia kebijaksanaan dan pengetahuan pada setiap zaman demi kerja penyelamatan? Sekiranya Tuhan memberi manusia hikmat dan pengetahuan hari ini, pada zaman Abraham, kita tidak akan mempunyai peluang hari ini. Kita tidak akan berpeluang untuk bertemu dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Atau melihat rekod Yosua, Gideon, dan Musa, serta mesti turun ke dunia kematian kekal. Bukan? Namun, untuk memberi kita rahmat-Nya, Tuhan mengembangkan sains dengan pesat pada zaman ini dan menciptakan persekitaran serta keadaan agar Injil laju diberitakan kepada semua manusia di seluruh dunia. Kini, kita dapat melihat dan mendengar hal-hal yang berlaku di sebelah bumi dalam masa nyata. Tuhan telah menciptakan dunia yang kita dapat mengetahui segalanya tanpa pergi ke tempat itu. Apakah yang dapat aku lakukan? Aku tidak dapat, tetapi Tuhan semuanya dapat. Kita yakin bahawa Injil akan diberitakan di Samaria sampai ke hujung bumi dengan laju apabila kita melakukan segalanya sambil mematuhi setiap perintah yang diberi oleh Tuhan. Bukan? Teruskan dengan ayat 12.
Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Bukankah ini bermaksud jangan lupa bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek, turun-temurun. Kita manusia anggap bahwa hasil segala sesuatu datang daripada hubungan antara manusia. Namun sebenarnya, Tuhan telah mengenakan formula kemenangan dalam dunia rohani. Jadi Dia memerintahkan manusia di bumi ini untuk melakukan demikian. Jika kita mengikut seperti itu, pasti ada hasil yang telah disediakan oleh Tuhan. Namun, jika kita tidak mematuhi dan menambah fikiran kita, serta melakukannya sesuka hati, Tuhan akan menggantikan kita dengan orang yang lebih taat agar mencapai hasil yang dikehendakinya. Ada orang menunjukkan bahwa banyak orang yang mempercayai Tuhan kurang belajar dan banyak kekurangan pada zaman gereja awal. Rasul Paulus memberi jawaban terhadap hal itu. Ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang terpandang. Tidak banyak orang yang kaya. Mengapa Tuhan memilih orang seperti itu? Itu adalah untuk mendedahkan bahwa sumber kekuatan berada dalam Tuhan melalui orang yang lemah. Anda ingat firman ini, betul? Walaupun kita berada dalam keadaan yang tidak baik di bumi ini, Tuhanlah yang mengubah apa yang tidak baik menjadi lebih hebat. Tuhan kitalah yang menjadikan orang lemah lebih kuat daripada orang kuat. Gereja dengan Tuhan seperti itu ialah gereja Tuhan yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Jangan lupa bahwa Tuhan sentiasalah harta kita. Kita harus cepat menyadari bagaimana Tuhan mengendalikan dunia 3 dimensi yang kita manusia hidup. Inilah cara kerja penginjilan dapat diselesaikan lebih laju dan kerajaan syurga boleh menjadi lebih dekat. Mari fikirkan hal ini sekali lagi. Buku Yesaya bab 60 ayat 20 tertulis, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi kita, dan hari-hari pergabunganmu akan berakhir. Apabila hari-hari pergabungan kita berakhir, kita akan kekal bersukacita dan bergembira di dunia malaikat syurgawi. Kita akan menikmati kehidupan kekal dan berkat kekal dengan Tuhan, sambil melihat ciptaan baru dibuat setiap hari. Ayat 21, pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Tuhan berkata bahwa Dia akan melaksanakan semuanya. Kita hanya perlu mengikuti jalan itu. Kita perlu buat terbaik perintah Tuhan. Apabila kita diamanahkan kerja yang baik, setialah pada kerja itu dan buat dengan terbaik. Jika diamanahkan hal yang perlu ketekunan, buatlah dengan sungguh-sungguh. Jika diamanahkan untuk menjaga ahli, buatlah yang terbaik. Jika diamanahkan kerja penginjilan, buatlah yang terbaik. Harap kita menginjil dengan iman itu. Tuhan suruh kita mengingati satu perkara apabila menginjil. Mari lihat buku Yesaya, bab 51 ayat 7.
Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut apa? Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka, seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka, seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang ku berikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Tuhan mengingatkan kita hal ini. Janganlah takut apa? Jika diaibkan oleh manusia, bagaimana jika dinista oleh mereka? Janganlah terkejut. Kita tidak perlu takut pada hal itu, tetapi buktikan sajalah firman Tuhan kepada semua manusia. Harap agar semua anak Sion pimpin dalam hal untuk menyelamatkan dunia. Saya tambahkan khutbah pada hari ini. Sekian, terima kasih.